تكفي مساحة لا ونعيش بلا سماحة إن تعايشنا بحب لو تدري نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لا ونعيش بلا سماحة إن تعايشنا بحب لو تدري نسكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dihormati, yang dikasihi saudara-saudari muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sentiasa diberkati Allah, sentiasa dirahmati Allah, sentiasa Allah Ta'ala memilih kita untuk kita menambah baik lagi, untuk kita menambah banyak lagi. Sentiasa kita melakukan persediaan-persediaan, bekal-bekal perjalanan yang masih jauh dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudari muslimin muslimat, kita masih lagi pada membahaskan kitab daripada Ibn Taymiyah ini, Peradaban Politik Islam ataupun As-Siyasat Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah, pada siri yang kedua. Kata Ibn Taymiyah, jika pemimpinnya rusak, nescaya rosak pula lah rakyat yang dipimpinnya. Jika pemimpinnya rusak, nescaya rosak pula rakyat yang dipimpinnya. Demikianlah sebuah fenomena yang menyedihkan, yang sentiasa menghantui pemikiran Ibn Taymiyah. Kita masih kita masih lagi membahaskan kitab beliau pada membicarakan peradaban politik Islam ataupun etika politik Islam. Maka kata Ibn Taymiyah, di antara yang amat menyedihkan katanya, iaitu jika pemimpin itu rosak, maka nescaya rakyat yang dipimpinnya akan rosak. Kata Ibn Taymiyah, fenomena inilah yang menurut beliau sebagai penyebab utama kerosakan kaum muslimin. Fenomena inilah yang menurut beliau sebagai penyebab utama kerosakan kaum muslimin. Terampasnya negara dan kehormatan mereka. Jadi, saudara-saudari sekalian, di antara perkara yang sentiasa menyedihkan beliau ketika di zaman beliau ketika itu, iaitulah apabila rosaknya satu-satu kepimpinan, maka dia turut membawa kerosakan seterusnya kepada rakyat yang dipimpinnya. Kata beliau, inilah fenomena yang merupakan membawa kerosakan yang besar di kalangan kaum muslimin. Negara mereka dirampas dan kehormatan mereka juga dirampas. Kehormatan mereka dipijak-pijak.
serta pendorong musuh-musuh Islam untuk menyerang kaum muslimin. Lebih lanjut dikatakan beliau bahawa fenomena ini pula lah yang merupakan virus utama. Menurut kata beliau, fenomena rosaknya kepimpinan ini merupakan virus utama dari segala jenis penyakit yang dideritai oleh kaum muslimin pada waktu itu. Saudara-saudari sekalian, kita pinjam kata-kata beliau dan kita meneropong kepada umat pada zaman kita ini. Seolah-olahnya sejarah itu berulang lagi. Maka perlu kita melantik pemimpin yang tidak membawa kepada kerosakan. Apabila kita salah memilih kepimpinan dan kita pula yang memilih, terutama dalam kehidupan kita mengutamakan sistem demokrasi. Maksudnya yang terpilih ramai itulah yang akan diangkat jadi pemimpin. Maka lebih lagi kita umat Islam perlu berhati-hati. Apabila umat Islam tidak lagi meletakkan keyakinan yang tinggi kepada Islam itu sendiri, maka mereka melihat bahawa Islam bukan lagi menjadi kayu ukur kepada melantik sesebuah kepimpinan. Ini yang sangat bahaya. Sebab itu di kalangan umat Islam sendiri pada beberapa dekad yang lalu mereka sanggup mengambil pemimpin-pemimpin yang akhirnya kita melihat pemimpin yang membawa kerosakan demi kerosakan. Bahkan mereka sanggup memilih pemimpin-pemimpin yang kafir, pemimpin-pemimpin yang memang tidak suka kepada Islam. Mereka angkat menjadi pemimpin. Tangan-tangan mereka telah memilih dalam sistem ini. Maka kita melihat suatu yang sangat membahayakan kepada umat Islam. Sebab itulah kita kena meletakkan keyakinan yang tinggi kepada Islam, kepada akhlak Islam, kepada kepimpinan Islam. Dengan kita melaksanakan syariat, maka pemimpin-pemimpin yang melaksanakan syariat Islam, yang melaksanakan hukum hakam Islam, yang melaksanakan segala ajaran-ajaran Islam, maka pemimpin-pemimpin seperti inilah yang mesti kita pilih. Yang mesti kita pilih. Kerana jika sekiranya kita memilih kepimpinan hanya berdasarkan kepada kronisme, berdasarkan kepada kenapa kita pilih dia sebagai pemimpin, kerana dia dah menabur budi kepada kita, kerana kita dah termakan budi, kerana dia saudara mara kita, maka kita angkat dia menjadi pemimpin dalam masyarakat. Jika berdasarkan kepada duniawi ini, kita meletakkan bahawa dialah pemimpin tanpa kita letakkan kayu ukurnya cinta atau tidak kepada Islam, berjuang atau tidak kepada Islam, maka umat ini akan menghadapi kerosakan. Inilah yang disebut, yang dimaksudkan oleh Ibn Taymiyah di dalam kitabnya, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah ini. Maka kepimpinan sangat menentukan. Salah kita memilih pemimpin, maka akan rosaklah sesebuah masyarakat itu. Jadi fenomena inilah yang menurut beliau membawa kepada kerosakan yang besar kepada umat Islam keseluruhannya, sehingga jika salah kita memilih pemimpin, maka kehormatan umat Islam akan hilang. Malah negara umat Islam boleh dirampas apabila mereka tidak lagi meletakkan pahala dan dosa sebagai garis, antara hak dan batil sebagai batasan, maka mereka pemimpin-pemimpin ini akan melakukan apa sahaja. Contoh ni banyak kita lihat pada hari ini. Apabila rakyat salah dalam memilih pemimpin, pemimpin terutama yang tidak meletakkan akhlak, tidak meletakkan dakwah, tidak meletakkan kebaikan-kebaikan,
tetapi berdasarkan kepada selain daripada Islam, berdasarkan sekular, berdasarkan liberalisme, isma ataupun ism yang di luar daripada Islam, mereka lebih yakin dengan sistem-sistem itu, maka akhirnya kita melihat rosaknya sesebuah negara, rosaknya sesebuah masyarakat. Umat Islam akan hilang kehormatannya, malah mendorong supaya musuh sentiasa menyerang kaum muslimin. Ini yang berlaku di banyak negara-negara Islam. Pemimpin-pemimpin yang melakukan kefasadan, siapa yang melantik mereka? Kalau bukan kita, rakyat. Sebab itu sangat penting saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, pada masa-masa yang akan datang, apabila kita memilih seseorang pemimpin, maka kita perlu mengetahui hak-hak kita dalam memilih kepimpinan. Kembalilah kita kepada agama, kembalilah kita pada syariat, kembalilah kita kepada Islam. Maka Islam meletakkan garis panduan yang cukup harmoni. Bagaimana seharusnya pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang kita lantik. Pilihlah pemimpin yang mempunyai dasar kehidupannya mengenal pahala dan dosa. Pilihlah kepimpinan yang rajin, yang menjadikan ibadat itu sebagai rutinitas dalam kehidupan mereka. Maka insya-Allah rakyat akan hidup dalam keadaan harmoni. Setelah menganalisa beberapa buku politik yang beredar waktu itu, beliau mendapati realiti bahawa beberapa di antara buku-buku atau karangan-karangan itu telah menyimpang jauh dari roh Islam dan lebih menampakkan warna politik Yunani. Memang waktu itu banyak penulisan-penulisan buku-buku politik, tetapi menurut beliau secara realitinya kebanyakannya jauh menyimpang daripada roh Islam, bahkan menampakkan warna-warna politik yang bukan Islam, yang malah menambah racun kepada umat Islam itu, sehingga menampakkan warna politik Yunani seperti kitab As-Siyasah Madaniyah karya filosof Al-Farabi yang meninggal tahun 339 Hijrah, sedangkan yang lainnya agak mendekati ruh ataupun semangat Islam pada batas-batas tertentu sahaja, seperti kitab Siyasatul Muluk karya Al-Mawardi yang meninggal pada 450 Hijrah. Jadi bukan pada waktu itu, pada zaman itu, kata Ibn Taymiyah, bukan tidak ada masukan atau bukan tak ada idea-idea ataupun pembahasan-pembahasan berkaitan dengan politik Islam. Ada kitab-kitab karangan para ulama, tetapi sebahagian besarnya adalah menyimpang daripada ruh Islam. Yang nak dibawa itu menyimpang jauh daripada ruh Islam, malah mendekati sistem politik yang disebut sebagai Yunani. Ada beberapa catatan ulama besar, contoh Al-Farabi, kata Ibn Taymiyah. Beliau juga menangkap isyarat-isyarat adanya pengikisan habis ajaran Islam dalam risalah-risalah kelompok falsafah Ikhwanus Safa. Contoh dia bagi Ikhwanus Safa, adanya bentuk pengikisan, mengikis habis ajaran-ajaran Islam melalui bentuk falsafah atau kita sebut filsafat Ikhwanus Safa. Selain itu juga melihat adanya bentuk perundang-undangan Mongol alias Su'a yang diterapkan di kalangan elit penguasa di Kairo. Juga penerapan sistem peradilan yang bersumber pada tradisi dan rekaan-rekaan manusia yang telah menguasai lembaga-lembaga peradilan bangsa Arab. Jadi tidak ada lagi keharmonian, dah ditokok tambah dengan sesuatu yang luar daripada Islam itu sendiri. Di sinilah Ibn Taymiyah mengetahui letak rahsia kemunduran total yang dialami dunia Islam. Maka kehadiran buku As-Siyasatus Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah ini dengan gaya penulisan yang bersahaja, ni yang sedang kita pegang sekarang ni,
sebagai upaya untuk menetapkan batasan atau hak-hak dan kewajipan seorang pemimpin. Jadi ini yang akan kita bahaskan, tentang hak-hak, apa kewajipan seorang pemimpin yang diangkat oleh rakyat. Di samping juga memaparkan secara terperinci hak-hak dan kewajipan rakyat yang sepenuhnya. Jadi kita pun nak tahu juga, selain daripada hak-hak pemimpin yang diangkat oleh rakyat, apa yang mesti mereka buat. Jadi di dalamnya juga terkandung secara terperinci hak-hak dan kewajipan rakyat terhadap pemimpin-pemimpin itu, bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak ada sandaran-sandaran yang lebih akurat lagi, melainkan Al-Quran, Sunnah, ijma' para ulama' muktabar sepanjang zaman. Maka inilah yang menjadi panduan sebenarnya. Buku ini, buku Siasah Syariah ini adalah siasah syariah pertama yang mengungkapkan semua isi hubungan kemanusiaan, sekaligus mengarahkan kaum muslimin untuk meraih kekuatan dan kemuliaannya menuju umat yang mampu mengukir sejarah kebesarannya. Jadi umat Islam satu ketika dulu adalah satu umat yang terbaik, satu umat yang digeruni oleh musuh-musuh Islam, yang telah menempa nama yang begitu menjulang, begitu cemerlang di 1/3 alam ini keseluruhan. Dan oleh kerana kepimpinan yang tidak baik, kita boleh katakan kepimpinan yang tidak baiklah, dengan munculnya sebahagian Khalifah Umayyah, munculnya sebahagian Khalifah Abbasiyah yang tidak menepati ciri-ciri pemimpin Islam, kekhalifahan yang sebenarnya, maka telah mendatangkan kerosakan. Dan akhir sekali, apabila Empayar Uthmaniyah jatuh ketika itu, maka hilanglah sistem kekhalifahan di muka bumi ini. Dan bermula daripada situlah kelemahan umat Islam terus menerus sampailah ke hari ini. Maka Ibn Taymiyah melihat bahawa perlu dibangkitkan semula umat Islam, supaya mereka bangkit untuk mengukir semula sejarah kebesaran yang pernah mereka raih satu ketika dulu. Gambaran kehidupan umat yang sedemikian itu pernah menjadi kenyataan pada masa sahabat. Dan kalau kita melihat generasi sahabat, cukup hebat. Kemudian generasi salafus salih, masa kejayaan, masa kebesaran. Sesungguhnya, kata Ibn Taymiyah, siasah syar'iyah merupakan dakwah manhajiyah yang berbalik dari hukum buatan manusia menuju pada hukum transidental ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siasat syariah ni kita kena kembali semula daripada sistem buatan manusia yang ternyata gagal kepada sistem ciptaan Allah. Selama ni manusia tidak yakin dengan absolut, dengan kesempurnaan ciptaan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Malah manusia mengadakan sistem dan perundangan yang lain daripada sistem Islam. Malah ada yang menempel-nempel, seolah-olahnya Islam ni tak lengkap. Islam tak lengkap. Islam hanya lengkap dari sudut ekonomi contohnya. Atau Islam hanya lengkap dari sudut sebahagian sahaja. Maka yang lain tu untuk melengkapkan itu, maka perlu ditempel-tempel daripada selain daripada Islam. Sedangkan kita dah tahu dah, wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa mencari selain daripada Islam, maka Allah tidak menerimanya, dan di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, manusia perlu berbalik sebagaimana kata Ibn Taymiyah daripada hukum buatan manusia
dan tak pernah sempurna sistem-sistem tersebut. Sama ada sistem kapitalisnya, sistem komunisnya, ism, fahaman, hedonisme ciptaan manusia, materialisme ciptaan manusia, semua mengalami kegagalan demi kegagalan. Lalu perlulah manusia kembali kepada hukum ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya berisikan pula rincian-rincian terhadap penerapan hukum-hukum itu dalam kehidupan manusia. Jadi itu di antara beberapa isi kandungan di dalam muqaddimah Ibnu Taimiyah ni, peradaban politik Islam atau siasah syar'iyah. Siasah syar'iyah khusus pada membahaskan tentang hak-hak dan kewajipan kepimpinan dan juga hak-hak dan kewajipan rakyat yang dipimpin. InsyaAllah kita sambung lagi nanti pada siri yang ketiganya, mudah-mudahan, walaupun ringkas, tapi perlulah kita membahaskan secara detail, lebih kita bahaskan secara lebih mendalam lagi. Saudari muslimin muslimat sekalian, maka fenomena salah kita pilih pemimpin ini benar-benar akan merosakkan umat Islam. Pada hari ini kita melihat di seluruh negara, apabila rakyat memilih satu orang pemimpin, maka kita lihat kepimpinan itu melakukan kefasadan demi kefasadan, kerosakan demi kerosakan. Sebenarnya yang memilih itu adalah rakyat. Seolah-olahnya kita tidak ada satu guideline. Kita faham Islam tu, tetapi kita tidak mahu mengamalkan guideline itu. Bagaimana untuk melantik, memilih pemimpin yang sebenarnya. Sama ada itu pemimpin dalam sebuah daerah yang kecil atau pemimpin kepada partai-partai yang ada di dalam sesebuah negara, dalam sesebuah wilayah. Maka untuk melantik kepimpinan ini, kita tidak merasakan bahawa ia merupakan satu kewajipan. Seolah-olah kita merasakan bahawa melantik pemimpin ini bukan kerja-kerja orang-orang yang saleh. Ini perlu kita perbetulkan pada pemikiran umat Islam. Ya, kita bimbang satu saat nanti bukan kita tercampak dalam neraka Allah wala'iyazbillah disebabkan kita tidak solat, tidak puasa, tidak berzakat dan tidak berhaji apabila kita mampu menunaikan, tetapi kita tercampak kerana kita memberi kesaksian palsu. Maksud memberi kesaksian palsu itu, kita salah pada memilih kepimpinan itu. Maka ingatlah saudara-saudari sekalian, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti Allah Ta'ala kunci semua, mulut kita pun tak boleh nak berkata-kata. Wa tukallimuna aydihim, maka yang mampu berkata-kata pada hari itu ialah tapak-tapak tangan kita. Pada hari ini sistem demokrasi kita pangkah. Maka siapa yang kita pangkah dalam memilih kepimpinan? Sebab tu tuan-tuan, salah kita pangkah, sebagaimana kata Ustaz Kazim Aliyah, salah kita pangkah, maka sebagaimana cerita 40 penyamun Allahyarham Tan Sri Piramli, salah pangkah tu maka kita dapat najis, dapat tahik kata orang. Begitulah juga salah kita memilih kepimpinan, maka ini fenomena inilah yang pernah disedihkan, dirisaukan oleh Ibn Taimiyah yang mengatakan bahawa jika pemimpin melakukan kerosakan, maka nescaya rakyat juga akan mengalami kerosakan. Rakyat yang dipimpinnya juga akan bersama-sama hidup dalam kerosakan. Kita akan sambung nanti insya-Allah masih lagi pada pengantar penulis ini, sebelum kita pergi kepada bab-bab yang penting. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi pada Sabtu yang sama. Cuma biasanya saya datang pada waktu
petang, dalam pukul 3 petang, tetapi kita cuba bawa sebelah pagi pula, ya. Mudah-mudahan manfaat, walaupun sekejap, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan silap itu saya sandarkan pada kelemahan-kelemahan diri saya sendiri. Kita berjumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.